Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama dalam majlis cinta Nabi. Majlis kita ni nama dia Majlis Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berbagai-bagai bentuk tanda cinta orang menyatakannya. Ada yang melakukannya mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mereka-reka sendiri tanda cinta. Kita mengatakan buatlah apa saja, tetapi dengan syarat tidak melanggar peraturan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab masalah bila sebut tentang cinta, para ulama telah berbahas tentang apakah makna cinta. Apakah makna cinta? Maka ada yang mengatakan al-hub la tuhaddad. Cinta tak boleh nak definisi. Nak takrif tak boleh. Sebab dia ni perasaan yang lahir daripada seorang manusia. Perasaan yang lahir daripada hati manusia. Maka dia berbeza-beza, tanda cinta itu berbeza. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil cinta keimanan. Cinta keimanan. Kemudian cinta kita kepada ibu bapa, cinta dari sudut ihsan, bagaimana kita dengan mereka setelah mereka buat baik kepada kita. Cinta di antara suami dengan isteri, mungkin berbeza pula cinta ini dengan cinta kepada ibu bapa. Ibu bapa cinta dengan penuh penghormatan, dengan penuh kasih sayang. Tapi bila pergi kepada isteri, cinta dengan penuh kasih sayang, tambah lagi dengan cinta nafsunya sendiri. Sebagai naluri manusia, kan? Cinta kepada anak bermakna. Pasal itulah para ulama mengatakan al-hub la tuhad. Cinta tak boleh nak definisi. Itu perasaan yang lahir daripada hati manusia. Baik, sekarang ni saya baca kitab yang kita ada ni. Kita nak baca semua ni daripada awal sampai ke akhir. Tunggulah sampai malam nanti pun. Kalau tak habis kita tak berhenti. Kenapa buku besar bagi masa pendek? Mana boleh kan? Jadi kita akan baca. Tengok yang pertama sekali. Tengok isi kandungan tu, muqaddimah dia. Muqaddimah dia. Muqaddimah tu maksudnya pendahuluan kepada kitab kita ni. Selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, ia tulis di mana Bismillah? Sampai daripada awal kitab sampai muka surat sekarang ni saya tak jumpa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kena tak Bismillah tu nombor 1, muka awal lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini penerbit kena ambil perhatian. Kemudian muqaddimah Tuan Syekh dia kata apa? Lepas daripada dia puji Allah Azza wa Jalla, tengok muka surat 2. Yang ada kitab ni, naskah ni muka surat 2. Sememangnya sudah menjadi suatu kewajipan seorang mukmin sejati menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lebih dicintainya berbanding seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini. Itu dia panggil cinta keimanan. Bila kita kata kita cinta keimanan, maka kita kena cinta Nabi lebih daripada semua yang ada atas dunia ini. Kerana itu sesiapa yang mampu membuktikan, itu saya sebut daripada awal tadi, bila kita kata cinta, kita dituntut bukti. Dituntut bukti. Membuktikan kebenaran cintanya itu
maka layaklah ia mendapatkan ganjaran yang paling besar, sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Namun malangnya masih ramai yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi cinta itu hanya sekadar pemanis mulut saja. Cakap je, oh malam cinta Rasul. Kan macam-macam ada besar-besar orang tulis dekat tepi jalan, malam cinta Rasul. Bila kita pergi, apa yang cintanya? Kadang-kadang bukan cinta Rasul, cinta gendang. Bergendang menyatakan cinta Rasul. Itu lain. Bawa gendang besar masuk dalam masjid, kita kata ini tak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga di zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman-zaman menantu Nabi pun tak buat. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ada buat? Tak buat juga kan? Ini kita kata ini satu perkara yang perlu dimuhasabah. Ramai mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cintanya itu hanya sekadar pemanis mulut saja. Sebagaimana ramai juga yang menghadkan maksud cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan skop yang amat sempit. Dia kata apa? Mafhum fi adiyat apa ni? Al-aliyat nitaq. Dia punya definisi sempit. Nak cinta Nabi, bergendang. Bangun melompat. Itu je lah kita kata cinta Nabi dengan amalan yang ditinggalkan, dia juga dengan perasaan-perasaan kita. Ini mukaddimah kitab ni daripada pengarang dia. Cuba tengok dari kulit tu, kitab dia tengok di belakang. Ini belakang nama dia asalnya. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, yang disusun oleh Profesor Dr. Fadil Ilahi, Al-Ustaz bi Kulliyatid Da'wah wal I'lam. Jadi dalam dia, penterjemah dia tulis terjemahan dia, ciri-ciri pencinta Nabi. Ciri-ciri pencinta Nabi ataupun tanda-tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok mukadimah Tuan Syekh kata apa. Lantaran keinginan membuak-buak saya. Dia kata ni. Keinginan dia sendirilah, dia kata waraghbatan fi tazkiri nafsi wa ikhwani. Sangat-sangat keinginan yang sangat-sangat untuk saya, bagi saya sendiri untuk memperingatkan diri sendiri dan saudara-saudara sekalian tentang kepentingan, ganjaran serta hakikat perkara ini, maka saya pun berazam dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla untuk membahaskan tajuk ini berdasarkan kepada beberapa perkara ini. Tengok, perkara yang pertama dia akan bincang tentang apakah hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum kita cinta Nabi? Satu. Yang kedua, apakah ganjaran orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam fid daraini, di dunia dan di akhirat? Yang ketiga, apakah ciri-ciri orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, bagaimana keusaha para sahabat untuk mencapai ciri-ciri tersebut? Sahabatlah yang patut buat, sebab dia orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para ulama tabi'in, kemudian diikuti oleh para ulama-ulama lain yang besar, dan sehingga sampailah kepada zaman kita hari ini, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, timbul satu soalan. Soalan ni kita nak kata apa ni? Satu sentak apa dia? Dia kata, wa kaifa nahnu? Kamu dah tengok, dah tahu hukum, wajib cinta Nabi. Satu kan? Kemudian pahala pun kita dah belajar, ganjaran dia. Kemudian sifat-sifat orang mencintai Nabi kita tahu. Maka dia tanya kita, bagaimana kita? Kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang patut kita buat untuk menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seterusnya saya membahagikan perbahasan tajuk ini kepada 3 perbincangan yang berikut. Yang pertama, al-mabhasul awal, kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala makhluk. Satu. Yang kedua, ganjaran bagi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda-tanda alamat orang yang mencintai Nabi. Ini kata di Tuan Syekh. Sekarang ni kita pergi terus kepada isu yang pertama. Perkara yang pertama yang dibangkitkan oleh pengarang kita ini, iaitulah kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Kita pergi satu-satu. Kewajipan, kemudian kita pergi pula ciri-ciri,
dan kita ikut. Kitab ni menarik lah, patutnya bagi saya lah, kita kena beli kitab ni dan kita kena baca dengan keluarga, anak-anak kita di rumah, di bawah program yang saya sebut sentiasa, program masuk syurga sekeluarga dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Tulis apa program yang kita nak buat ni? Program masuk syurga sekeluarga dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Menarik tak dia punya tajuk? Kena buat. Baik, kita pergi kepada bab yang pertama. Wujubuh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Tengok kitab. Sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan asas kepada iman. Terdapat banyak teks wahyu yang menunjukkan kewajipan seorang hamba mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi mencintai diri sendiri, ibu bapa, anak dan isteri, harta benda dan seluruh manusia. Sesiapa yang melakukan sebaliknya, sungguhnya dia telah mendedahkan diri sendiri kepada siksaan Allah, sama ada yang segera maupun yang lambat. Berikutnya saya sebutkan sebahagian daripada nas yang tersebut secara terperinci. Yang pertama, kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi diri sendiri. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham. Kata dia, pernah suatu masa kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Tengok Nabi kita ni bila dia berjalan dengan sahabat, dia pegang tangan. Itu menunjukkan mesranya dia. Kita hari ni nak pegang-pegang tak boleh. Apa pegang-pegang orang ni? Ya lemah lagi nak pegang tangan bini dia, apa malu juga. Masalah. Ada setengah kawan ni, kalau dia berjalan dia pegang tangan tak pimpin. Dia tengok kita dekat belakang, begitu tarik tangan. Kata tarik buat apa? Yang pegang lagi kuat. Nah, patutnya begitu. Baru nampak kemesraan Nabi dengan sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kita pegang tangan Sayyidina Umar. Kemudian faqala lahu Umar. Sayyidina Umar pun kata, ya Rasulullah, la anta ahab ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguhnya Tuhan lebih saya cintai berbanding segala-galanya kecuali diri saya. Dia kata hak lain Nabi. Diri saya, itu saya kena utamakan diri saya lah. Maknanya kalau diri saya lebih utama, kalau musuh nak serang, kita nak jaga kita ke jaga Nabi? Jaga kita. Nabi mati tak apa? Lah, itu menunjukkan belum lengkap lagi keimanan. Bila Umar kata macam tu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, Nabi kata tidak ya Umar. Wallazi nafsi biyadihi hatta akun ahabba ilaika min nafsik. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sehinggalah kamu mencintaiku melebihi diri kamu sendiri. Baru sempurna iman. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun terus menjawab, Umar kata apa? Dia tukar balik. Fa innahul an. Umar kata wallahi sekarang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya sayangi daripada diri saya sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Nabi kata sekarang baru sempurna keimanan kamu. Masya-Allah tabarakallah. Ini hadis ini jelas diriwayat oleh Imam Bukhari. Jika diperhatikan sabda Nabi, Nabi kata la ya Umar itu, maka kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam bersumpah padanya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang jujur dalam setiap tutur kata baginda, sekalipun tidak bersumpah. Apalagi kalau dia sudah bersumpah wallazi nafsi biyadihi, itu menunjukkan bahawa takkid kuat bahawa keimanan itu belum mantap selagi Nabi tidak dijadikan yang pertama. Hal ini kerana sumpah memberi nilai penegasan terhadap kata-kata yang diucapkan. Itu huraian daripada para ulama. Kemudian
Dalil yang kedua yang dibawa, kewajipan mencintai Nabi SAW lebih daripada keluarga. Tadi kita sendiri kan, yang ni lebih pada keluarga. Hadis ini sama juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita SAW daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Nabi mengatakan, demi saknya nyawa aku berada di tangannya, tidak beriman seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya berbanding ibu bapa dan anak-anaknya. Mana semua manusia atas dunia ni kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada isteri, harta benda dan seluruh manusia, iaitulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga aku lebih dicintainya berbanding isterinya, harta bendanya dan seluruh manusia. Habislah 3 hadis yang kita baca ni lengkap. Diri sendiri, keluarga, anak dan bapa, isteri dan orang lain. Masya Allah, tabarakallah, kan? Kemudian kita berpindah kepada yang keempat, ancaman, at-tahdid. Ancaman Allah terhadap orang yang mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih cinta kepada orang lain. Maka Allah SWT telah mengancam dengan balasan seksaan bagi sesiapa yang mencintai salah seorang daripada ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, isteri dan keluarga terdekat, ataupun salah satu daripada harta benda, perniagaan dan tempat tinggalnya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad pada jalan Allah, sebagaimana firman Allah taala yang berbunyi dalam surah At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Al-ayah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, atau itu dalam kurungan itu huraian, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya, azab seksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik, yang derhaka. Inilah ayat ini. Kata di Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Ibnu Katsir apa? Seandainya semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta jihad di jalannya, maka tunggulah perkara yang bakal menimpa kamu, iaitulah seksaan dan balasannya terhadap kamu. Wal'iyazubillah. Jadi kita kena beringatlah, hati-hati. Kata di Mujahid rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Al-Hasanul Basri, ketika menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Seksaan Allah Ta'ala sama ada cepat atau lambat akan mari. Ini menunjukkan bahawa bahayanya orang-orang yang meletakkan makhluk lain lebih daripada mencintai Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah pada bab yang kedua. Tajuk kita hari ini para jemaah sekalian, bedah kitab. Bedah kitab ni dia tak baca talaki. Kalau talaki kita baca satu-satu. Bila bedah ni kita lompat tukar bab. Saya bergurau, kita kata kalau nak ajak bedah kitab saya pergi. Kalau nak ajak koyok kitab saya tak mahu. Dah. Apa beza di antara bedah kitab dengan koyok kitab? Apa beza? Koyok kita cari habislah kitab kita ni koyok kan. Bedah tak apa, mana bedah tu mana kita buka cepat-cepat, lalu-lalu, itu dipanggil bedah. Istilah yang dibuat oleh orang-orang muda yang malah nak talaki ni dipanggil program bedah kitab. Kalau talaki ni lama ni. Untuk para jemaah yang dah beli kitab ni, boleh tengok dalam YouTube, dalam perpustakaan YouTube, cari Abu Anas Madani punya halaqah di bawah program Sirah Nabi ataupun Cinta Rasul. Tengok ana syarah kitab ni beberapa siri yang panjang, nak boleh habis ni. Lepas tu kita bedah hari ni insya-Allah
Dalam masa 1 jam terbedahlah kita ini, insya-Allah taala. Bedah maknanya kita tahulah apa isi kandungan dia. Isi kandungannya apa? Kita berpindah pada al-mabhasus tsani, samarat, iaitulah kesan, buah ataupun ganjaran hasil daripada kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta ke Nabi, apa kesan? Yang pertama sekali bila kita baca tentang tajuk ini, kita kena baca ayat Al-Quran Karim surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah SWT, fattabi'uni, lah kamu ikut aku. Kita kena ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah kita disayangi oleh Allah azza wajalla. Jadi tak mungkin kita nak suruh Allah sayang kepada kita tapi kita tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil perkara yang mustahil, perkara yang tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Baik, kita pergi kepada samarat. Samarat mana kesan? Kesan cinta Nabi. Yang pertama sekali, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab memperolehi kemanisan iman, halawatul iman. Nak sayang kepada Nabi, salah satu daripada sebab mendapat kemanisan iman. Berdasar kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata salasun, 3 perkara. Siapa dia ada 3 perkara ini, dia akan dapat halawatul iman, kemanisan iman. Yang pertama sekali, ia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, dan dia tidak mencintai seseorang manusia kecuali kerana Allah. Termasuklah kepada kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, isteri kita, dan kita cinta dia kerana Allah azza wajalla. Dan yang ketiga, orang ini tak mau lagi kembali jadi kafir setelah dia beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang letak nombor. Jadi bagi saya lah, untuk cetakan yang akan datang itu, nombor-nombor tarqim yang ada dalam kitab asal Arab itu perlu dikekalkan. Sebab kita tahu dalam bab ni ada berapa poin. Ini kita kena tulis sendiri nombor ni. Yang kedua, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mana dalil? Dalil dianya, seorang badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selawat banyak-banyak. Jadi majlis kita ni majlis cinta Nabi, sebut je nama Nabi, selawat terus, kan? Maka dia tanya Nabi bila kiamat. Nabi tanya dia, "Apa persiapan kamu tentang kiamat?" Menarik kan? Pak cik ni kata, "Saya tak bersiap banyak, tapi walakinni uhibbullaha wa rasulah." Ini penting. Dia kata persiapan saya tak banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya sayang kepada Allah Taala dengan Rasulnya. Dia sayang kepada Allah Taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa Nabi jawab. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Kamu akan dibangkit oleh Allah Taala bersama orang yang kamu sayangi. Kita sayang kepada siapa? Allah. Kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi, Allah Ta'ala akan bangkit kita di akhirat bersama dengan Nabi. Jadi kita ni kena pilih-pilih lah nak sayang orang. Ni sayang kepada pelakon ke penyanyi ke apa benda. Siapa pakat nyala lilin lah pelakon dia mati. Apa benda cerita. Dah lah, sayang kepada penyala lilin tu satu benda yang tidak dianjurkan oleh syariat. Sayang kepada peribadi itu pula, non muslim yang kita kata banyak masalah ni. Jadi hati-hati kita semua. Hari ni pun sahabat-sahabat kita kadang-kadang nampak sayang sangat kepada orang-orang yang mereka sayangi. Walaupun orang itu bukan Islam, tapi nampak sungguh sangat nak sayang. Kita kata hati-hatilah. Jangan sampai kita peringkat anta ma'aman ahbabta di akhirat esok. Kamu akan dibangkitkan bersama orang ni di akhirat. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada tajuk yang ketiga, alamatu hubbin Nabi. Ciri-ciri, tanda-tanda orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil tanda ni. Bila ada tanda, mudah-mudahan Allah SWT akan beri kepada kita, beri apa? Kita dapat melaksanakan tugas sebagai seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok,
cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai tanda-tanda, ciri-ciri tersendiri yang telah dijelaskan oleh para ulama. Contohnya Al-Qadhi Iyad rahimahullah, nama orang, bukan Tok Qadi pejabat agama ni. Al-Qadhi Iyad ni orang hebat, ulama besar dalam fiqh Maliki dia. Dia kata apa? Termasuk dalam erti kata cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendukung sunnah baginda. Mendukung sunnah maksudnya kita beramal dengan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang sahih, kita amalkan, kita sebarkan. Mempertahankan syariat Islam. Jangan duk main-main. Syariat Islam ni kita kena jaga betul-betul. Dan bercita-cita untuk hidup bersama Nabi agar berpeluang mengorbankan nyawa dan harta untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Nabi kita dah wafat. Ada lagi tak peluang kita mempertahankan Nabi? Jawabnya ada. Apa dia? Mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai hari ini semua orang mengaku ahlus sunnah. Kami ahlus sunnah. Bila kita tengok apa mana ahlus sunnah, makna ahlus sunnah ini orang yang berpegang mengikut sunnah Nabi, itu nama ahlus sunnah. Tak payahlah kita pergi tambah-tambah lagi dengan macam-macam kumpulan lah. Ahlus sunnah mana orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah. Maka bila kata sunnah Nabi, para ulama hadis telah bekerja 1000 tahun lebih dah duk bekerja nak membezakan di antara sunnah yang sabitah, sunnah yang sahihah, sunnah yang tak sahih, sunnah yang disandarkan ke Nabi daripada perbuatan manusia yang kita namakan hadis-hadis palsu. Ini semua kerja ulama. Mari orang zaman kita ni, walaupun hadis itu palsu, tapi para ulama kita telah menulisnya dalam kitab, maka jadi hadis juga. Macam mana lagu tu? Itu di antara benda ganjil yang berlaku dalam dunia akademik hari ini. Dalam bab lain menghormati kepakaran profesional kita, tapi dalam bab agama pakar rempuh masuk belaka. Kita kata ini satu perbincangan. Jadi orang-orang yang belajar dalam bidang hadis mesti mempertahankan. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata apa ni? Antara ciri cinta tersebut adalah sekiranya seorang diberi dua pilihan. Sama ada kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya atau dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia lebih memilih untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara yang berharga tadi. Ini bermakna dia telah memiliki ciri-ciri orang yang mencintai Nabi. Jika tidak ada ciri tersebut, artinya dia belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukan terhad sekadar itu saja, bahkan termasuk dalam erti cinta juga ialah mendukung sunnah baginda. Jangan. Jangan hidup main cinta nak tengok gambar Nabi je, kan? Yang masalah kita hari ni, nih, Ibnu Hajar kata apa ni? Yang kita nak betul-betul cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bercintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempertahankan syariatnya dan memerangi orang yang menyelisihi kedua-duanya. Termasuk dalam erti kata cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf ni termasuk juga dia. Kata lagi orang lain pula, Al-Allamah Al-Aini dan lain-lain. Kesimpulannya, dapat dirumuskan daripada perkara yang disebut oleh para ulama bahawa ciri-ciri orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh ingin melihat dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggakan kehilangan kedua-dua peluang tersebut terasa lebih berat berbanding kehilangan apa saja di dunia ini. Itu zaman sahabat lah. Sahabat dia ni bersungguh benar nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ini macam mana kita nak jumpa dengan Nabi? Ini ada keluar dalam YouTube ni, kan? Siapa nak mimpi jumpa Nabi buat gini-gini. Buat hak dia suruh buat tu benda yang tidak diajar oleh Nabi. Kif nak jumpa? Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ana faratukum alal haud, aku akan tunggu kamu di tepi kolam. Nabi nak tunggu mana? Nak tunggu mana? Di tepi kolam di akhirat esok. Bila Nabi kita tunggu di tepi kolam, maka orang yang beriman dengan Allah
orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan boleh keluar daripada kubur, berjalan pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata nak jumpa Nabi. Ada sekumpulan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga. Nabi mengatakan la yuzadanna, akan ada orang yang dihalang daripada sampai kolamku. Mereka nak pergi ke kolam ni, ada ciri-ciri dia. Di antara ciri dia, muka dia bercahaya daripada wuduk. Kesan daripada wuduk. Muka bercahaya. Tetapi mereka telah mengubah perjalanan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, bila dekat dengan kolam, malaikat sekat, tak bagi masuk. Nabi kata, ummati, umat aku tu malaikat kenapa sekat? Malaikat repot ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat kata apa? Ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Rasulullah tak tahu apa yang mereka buat lepas Nabi wafat. Mana mereka telah mereka-reka perjalanan agama ini yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dengar ni, Nabi lantas terus bagi respon. Nabi kata, suhkan liman baddala ba'di. Halau mereka keluar, kerana mereka telah mengubah perjalanan agama. Subhanallah. Ini. Kalau orang betul-betul nak jumpa Nabi, buatlah yang diajar, jangan mereka-reka perkara yang tidak diajar. Yang kedua, membuat persiapan sediaan rapi agar dapat mengorbankan nyawa dan harta demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan syariat baginda. Ini kita ni. Orang yang memiliki ciri-ciri di atas hendaklah bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan, iaitulah dapat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain berdoa, semoga ciri-ciri itu kekal pada dirinya. Sebaliknya, siapa yang telah kehilangan ciri tersebut daripada dirinya, baik semua atau sebahagiannya, hendaklah dia bermuhasabah. Muhasabah diri sebelum dihitung pada hari yang tidak bermanfaat lagi, harta benda dan anak pinak, iaitulah pada hari kiamat. Melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Tidak ada siapa pun yang mampu memperdayakan Allah dan orang-orang mukmin. Sebenarnya mereka yang coba memperdayakan Allah hanya memperdayakan diri sendiri. Jadi orang ni tipu lah, tak nak apa dah. Baik, sekarang ni di bawah tajuk apa ni? Tajuk ciri-ciri yang ketiga ni, maka pengarang kita telah bawa kepada kita beberapa contoh di kalangan sahabat bagaimana mereka telah melihat. Tengok, contoh yang pertama. Al-hirs, bersungguh-sungguh ingin melihat dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggakan kehilangan kedua-dua peluang tersebut terasa lebih berat berbanding kehilangan apa saja di dunia ini. Contoh dianya, tangisan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau akan menemani saya. Mu akan teman aku. Maka ketika itulah Sayyidina Abu Bakar menangis. Saya enggak dikata di Ibnu Hajar kata di Aisyah, tengok dalam kitab. Saya baca ringkas-ringkas ni, bedah kan. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, faraitu Abu Bakrin yabki. Aku tengok bapa aku Abu Bakar ini menangis. Sedangkan aku tidak terfikir akan ada orang yang menangis kegembiraan kerana hal tersebut. Dia menangis bukan kerana sedih, menangis kerana terlalu gembira. Sebab kita ni ada dua tangisan. Menangis kerana sedih, satu. Tangisan gembira apa ada juga. Terlalu sangat gembira, menangis kita. Yang kita takutnya, menangis tak tahu apa. Ni hak berat ni. Kenapa menangis? Pelakon dalam TV mati. Ini dipanggil tangisan yang tak ada kerja ni. Sebab apa kau menangis? Sebab dia mati. Dia tu berlakon, dia mati, lepas ni kita buka channel lain, hidup balik. Betul tak? Kenapa kita menangis? Ini dipanggil penangisan lara yang tak ada faedah. Yang kita naknya tangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita beritahu, kan? Nabi kata apa? Orang yang
Zakarallaha khalian fafadat ainah. Ingat tak? 7 kumpulan orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Salah seorang daripadanya siapa? Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang menangis, duduk diam-diam beribadat, berzikir, menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang patutnya. Baik. Contoh yang kedua pula. Kegembiraan orang Ansar ketika ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Allahu akbar. Bila Nabi sampai di Madinah, puak-puak Ansar ni gembira sangat-sangat menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, orang Ansar sangat risau dilarang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kita ni dia bimbanglah. Maka mereka takut Nabi kita dah sampai ke Mekah hari tu, dapat jumpa dengan kawan-kawan dia, jumpa dengan anak-anak dia, dia tak ingat dah kepada orang Ansar. Jadi orang Ansar ni sedih. Kalau kita tengok peristiwa di Ja'ranah, bila Nabi kita duk bagi harta benda ni kepada puak-puak mu'allah baru masuk Islam Mekah ni, orang Ansar sedih. Dia kata Rasulullah terlupa dengan kita ke macam mana ni? Ya. Maka Nabi kumpul orang Ansar. Nabi bercakap, ya ma'syaral Ansar, kamu suka ke tidak? Boleh terima ke tidak? Kalau orang lain ni, orang yang baru masuk Islam ni, aku nak jinakkan hati dia, dia boleh balik dengan untanya, dengan lembunya, dengan kambingnya, dengan hamba-hambanya. Tapi kamu boleh balik ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raditum? Pada waktu itu bertempik para sahabat, radina ya Rasulullah, habis menangis sehingga basah janggut. Sebab mereka dapat tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal di Mekah, akan balik ke Madinah bersama dengan mereka. Subhanallah. Tengok yang keempat. Yang keempat, kebimbangan seorang sahabat andai tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Tengok dalam hadis ni, muka surat 33 ni. Orang ni cerita, ja'a rajulun, seorang sahabat, dia tak sebut nama apa sahabat ni. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, saya ni kalau saya teringatkan Nabi, saya mari masjid. Tengok Nabi ada, sihat, saya balik. Tapi hari ini saya tak boleh tidur ya Rasulullah. Dia kata apa? Bila saya mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila kita di sana di syurga nanti, tentulah Nabi duduk di tempat yang tinggi, VIP kalau kita istirahat sekarang. Saya duduk kampung-kampung di bawah, tak jumpa dah lah. Khasyitu an la araka. Allahu akbar. Tengok dalam kitab kita. Saya bimbang, takut saya ni tak dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi nabi. Nabi kita sallallahu tak jawab, sehinggalah Allah Taala hantar malaikat Jibril mari bawa ayat Quran ini. Surah An-Nisa ayat 69. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah Taala dengan Rasulnya, maka faulaika, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Taala beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan jadi teman yang baik. Jawapan kepada perasaan sahabat tadi radhiyallahu anhu. Menarik kita ni, kan? Baik, kita pergi terus kepada contoh yang lain lagi. Contoh yang kelima, permohonan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ni laki-laki. Kalau di Malaysia ni Rabi'ah laki-laki ke perempuan? Jangan tukar. Laki-laki. Rabi'ah laki-laki. Dia kata ada ta pula tu. Hamzah. Orang mengaji Arab ni, ta tu ta muannas ke? Dipanggil Hamzah, sama juga kan? Rabi'ah, Hamzah, Talhah. Itu Abu Talhah tu. Kan? Dipanggil Talhah tu. Maka ini dipanggil dia ni laki-laki.
Rabi'ah ni dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seorang sahabat yang banyak khidmat. Khidmat ke Nabi, suka khidmat. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia kenal orang yang khidmat, orang yang ni dia tahu. Maka Nabi satu hari dia tawarkan kepada Rabi'ah, "Sal, Rabi'ah, kau minta nak apa?" Allahu akbar. Panjanglah cerita dia. Rabi'ah kata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Rasulullah, saya nak minta menemani Nabi sallallahu dalam syurga. Nabi tanya dia, "Aw ghaira zalik?" Tak ada lain nak minta. Minta hak ni, berat sekali ni. Berat, minta besar sekali. Rabi'ah kata, "Tak ada hal lain, hak ni." Saya duk fikir daripada malam lagi, ada riwayat lain kata, saya duk fikir satu malam bahawa kalau minta hak dunia, dunia akan habis. Kan? Dia dunia ni dua ya, sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Ada lebih pada tu. Dunia sama ada kita tinggal dia, kita mati. Atau dia tinggal kita, benda tu rusak. Habis. Nak suruh jadi hak kita, kita sedekah. Nabi kata, "Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud." Kalau betul kamu nak, kamu bantulah aku untuk menyelesaikan, meluluskan permohonan kamu ini dengan banyak melakukan sujud. Masya Allah, hadis ini dalam Muslim. Baik, kita pergi kepada contoh yang keenam. Ikhtiarul Ansar, golongan Ansar memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kambing dengan unta. Cerita ni saya dah sebut tadi. Cerita ketika rombongan Ansar duduk di Ja'ranah. Jam mana Ja'ranah? Di Mekah tu, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Nabi kata, biarlah orang lain balik dengan unta dengan kambing, mengkelik dengan Rasulullah. Semua pakat gembira, menangis sampai basah janggut. Allahu akbar. Yang ketujuh, keinginan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Al-Faruq untuk dikuburkan bersama dengan sahabat dia, dua sahabat besar, iaitulah dikuburkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan kubur Nabi itu duduk dalam rumah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar wafat, dia minta nak tanam situ, mana sabarlah rumah anak dia. Umar pun nak juga minta dengan Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menerima permohonan tersebut, maka Sayyidina Umar dikebumikan di mana? Bersama dengan Nabi dalam rumah Aisyah. Dia kata dalam masjid. Zaman itu bukan dalam masjid, dalam rumah Siti Aisyah. Dan katanya Siti Aisyah ni bila dah ada Sayyidina Umar dalam rumah dia, dia buat hijab, tabir. Buat apa ni, sitarah ni, orang panggil lansir, supaya tak nampak Sayyidina Umar. Walaupun sudah wafat, begitulah isteri Nabi menjaga aurat mereka. Masya Allah, tabarakallah. Contoh yang ke-8, tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak kala faham saat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni dalam Bukhari. Nabi kita bersabda dekat waktu Nabi sakit, "Innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara zalikal 'abdu ma 'indallah." Ketika Allah Taala beri pilihan kepada seorang hamba, nak duduk atas dunia ke nak pergi jumpa Tuhan. Nabi kata hamba itu pilih nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Fa baka Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang terkejut. Kenapa Abu Bakar menangis? Abu Bakar kata, "Mu tak faham. Nabi sebut tadi bahawa dia pilih nak pergi jumpa Allah. Maknanya dia pilih wafat." Sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ke-9. Tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutnya nama Nabi, Abu Bakar menangis radhiyallahu anhu. Sedih dia teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kisah yang ke-10, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kesungguhannya untuk segera menyusul kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Abu Bakar nak mati, dia tanya, "Hari apa hari ni?" "Hari Senin." Hari Senin juga Sayyidina Abu Bakar mati. Umur pun sama dengan Nabi, 63 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Abu Bakar kata apa? Tengok dalam kitab. Muka surat 43. 42. Fa'im mitu. Abu Bakar kata,
kalau aku mati hari ini, mu jangan tunggu besok. Allahu akbar. Fa inna ahabbal ayyam wal layali ilayya. Hari yang sangat mengembirakan saya apabila saya dapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mati hari ini, ke bumi hari ini juga aku nak masuk kubur dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Habislah kita berapa contoh? 10 contoh. Tilka asyaratun kamilah. Kita berpindah pada kategori yang kedua. Sempat ke tidak ni? Baca sendirilah pula deh. Kita bedah sikit-sikit. Ciri yang kedua, mengorbankan nyawa dan harta benda demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita kembali bersama Sayyidina Abu Bakar. Contohnya, Abu Bakar menangis kerana bimbang takut Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhianat oleh puak-puak kafir. Yang kedua, contoh yang kedua, Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu berdiri teguh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan peperangan. Allahu akbar, kuat dia jaga. Yang ketiga, kesanggupan Talhah bersama dengan 11 orang sahabat lain melakukan pengorbanan demi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam peperangan Uhud. Talhah duduk depan Nabi. Panah mari kena dia dulu sebelum kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, nak baca cerita beli buku ni lah. Saya baca tajuk ni. Yang keempat, taqdimu Abi Talhah radhiyallahu anhu nahrahu duna nahrihi. Abu Talhah radhiyallahu anhu mendahulukan lehernya untuk melindungi tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kalau panah mari dia angkat tengkuk dia, biar kena dia, jangan kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalam peperangan Uhud. Contoh yang kelima, Abu Dujanah radhiyallahu anhu menjadikan dirinya sebagai perisai demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini? Masih lagi kita dalam peperangan Uhud. Sebab Uhud ni agak berat. Peperangan dia agak berat. Apabila tentera Islam pecah. Ia menyebabkan Khalid bin Walid dapat memecahkan kubu pertahanan Islam di atas bukit. Orang panggil Jabar Rumah, tentera pemanah tu. Jabar Rumah, tentera pemanah. Yang keenam, matinya seorang sahabat. Allahu akbar. Tengok cerita ni. Di kalangan Ansar, matinya sahabat dari kalangan Ansar mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadduhu ala qadamihi, sedangkan pipinya duduk di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerita ni sangat sedihlah. Semua ni dalam banyakkannya dalam peperangan Uhud. Disebut dalam kitab-kitab sirah dan sejarah bagian wafatnya seorang pencinta sejati. Dia mengorbankan nyawanya demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dikepung musuh, siapakah yang mahu mengorbankan dirinya? Rajul yashtari lana nafsahu. Siapa di kalangan kamu ni yang berani jual dirinya untuk Allah Ta'ala? Allahu Akbar. Faqama Ziyad ibn Sakan. Tengok ni. Ziyad bin As-Sakan bingkah bangun bersama sekumpulan Ansar berjumlah 5 orang yang termasuk dirinya. Sebagian ulama berkata yang bangun itu ialah Imarah bin Yazid ibn Sakan. Kelima-lima mereka marah melawan musuh sehingga terbunuh seorang demi seorang. Semata-mata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah giliran yang terakhir, iaitu Ziyad atau Imarah. Beliau berlawan sehingga luka di badan memaksa beliau berhenti dan tidak bergerak. Maka datanglah kembali satu pasukan muslimin lalu menolak ke tepi pasukan musuh. Daripada maknanya orang Islam dapat kawal dia, ketepikan musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urnuhu minni." Dekatkan dia dengan aku. Kau mari sini. Mereka pun mendekatkan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kaki baginda sebagai bantal atas. Tak sini. Saat itu juga beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan pipi beliau berada di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ni. Kalau kita baca satu-satu memang sangat menarik. Yang ketujuh, kesungguhan Sa'ad ibn Rabi' menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke nafas yang terakhir.
dalam peperangan Uhud. Yang ke-8, Abu Qatadah berjalan malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menjaga baginda daripada terjatuh dari hayawan tunggakan. Nabi di atas kenderaan dia, kan, berjalan tengah malam, Nabi mengantuk. Bergoyang Nabi ni. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pegang Nabi. Dia betul balik. Sampai tengah malam, Nabi kata hampir nak jatuh daripada kenderaan. Abu Qatadah pegang. Nabi tanya dia, sejak bila lagi ni? Mata kana. Daripada bila lagi murid jaga aku ngatuk ni? Kata di Abu Qatadah, mazal haza masiri munzul laila. Saya jaga Nabi daripada awal malam tadi sampai sekarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, hafizakallah bima hafazta bihi nabiyahu. Allahu akbar bima hafazta. Hafizakallah. Nabi kata Allah Ta'ala jaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Contohlah. Ciri yang ketiga, tanda yang ketiga, mematuhi segala arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala larangan baginda. Tengok ni. Contoh-contoh yang dia buat. Kepantasan sekumpulan orang Ansar menghadapkan wajah mereka ke arah Kaabah ketika sedang rukuk. Dia tengah semaya, dia dengar orang berkata, Nabi kita pusing ke arah Kaabah. Pusing habis buat dia. Contoh yang kedua, para sahabat bersegera melaksanakan arahan Nabi sallallahu agar mereka duduk sekumpulan, duduk dekat-dekat apabila singgah di waktu musafir. Sahabat cepat, kita ni Allah peltih lah. Kalau dalam masjid kita kata, pengurusi MC penuh kerah. Tuan-tuan para jemaah mari duduk depan ni. Ustaz nak kuliah ni. Dia kesok dua kesok. Lepas tu tak bergerak. Apa kasih tu? Nak duduk jaga tiang belakang. Tak bangun dah ni. Kalau aku pergi orang lain ambil tiang ni sayang. Tunggu situ. Tak bergerak. Tengok para sahabat radhiyallahu anhu macam mana cara mereka. Yang keempat, para sahabat telah terbalikkan periuk yang sedang mendidih di dalamnya ada daging keledai, donkey. Keledai kampung ni tak boleh makan, haram. Maka Nabi suruh balik. Habis cuah belaka. Yang contoh yang keempat, jalan-jalan Madinah dibanjiri arak ketika pengharamnya diumumkan. Habis ambil arak cuah. Ada setengah sahabat pecah sekali dengan tempayan. Dia kata apa? Kalau tengok tuak, tengok bekas, ingat isi. Allahu akbar. Ni. Kita hari ni dah. Sambil-sambil tu tak apa nak tahu lagi tu. Biarlah ustaz tak dengar ada benda ni, tapi simpan-simpan lagi kenang-kenangan, buat apa benda karut kan. Yang keberapa dah? Yang kelima, para sahabat radhiyallahu anhu memelihara perjanjian damai dengan musuh demi melaksanakan perintah Nabi. Nabi dia tak berani nak kacau lah sebab Nabi kita suruh buat kan. Yang keenam, para sahabat radhiyallahu anhu menahan diri daripada memakai kain sutera kerana berpegang teguh dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, para sahabat radhiyallahu anhum menanggalkan sandal, selipar ketika solat bila dia lihat Nabi solat. Nabi ni dia solat dia pakai selipar, pakai kasut. Tiba-tiba satu hari Nabi kita buang kasut dia campak. Sahabat hak pakai kasut ni habis campak belepuk habis. Nabi lepas pada solat Nabi tanya, "Kenapa kamu buang?" Dia kata, "Rasulullah buang, kami buang." Nabi kata, "Aku ni Jibril bagi tahu di kasut itu ada benda, ada kotor, jadi aku buang." Jadi sahabat kata, "Kami tengok Rasulullah buang, mungkin dah mari wahyu supaya buang benda tu. Jadi kita buang belaka." Contoh yang ke-8, seorang sahabat wanita menanggalkan gelang setelah mendengar ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Mau bayar zakat dah ni?" "Tak." "Musuh kau tidak pakai gelang daripada api neraka." Sahabat ni campak terus keluar. Dan orang suruh ambil pula, lepas tu tak mau ambil dah kita. Kita sini kalau campak jangan campak jauh-jauh dah. Orang lain pula dulu ambil. Yang ke-9, para wanita merapatkan diri ke dinding kerana Nabi SAW mengarahkan mereka berjalan di tepi jalan. Jadi orang wanita jangan duduk tengah-tengah. Kan? Alhamdulillah. Ada lagi lah contoh-contoh lain. Contohnya bila turun ayatul hijab, turun ayat hijab, para sahabat wanita ni tarik dia punya kain lansir, kain selimut, cadar, buat kain tudung. Kita ini tak payah tarik-tarik kain. Kain tu tak banyak, tapi tudung tu tidak. Itu masalah kan. Contoh yang keempat, tengok ni.
Ciri yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan syariat. Jadi insya-Allah oleh kerana kita ada lagi penceramah lepas pada ni yang mempertahankan sunnah Nabi ni, kita beri ke penceramah yang berikutlah, kan? Contoh di sini dakwah seruan Anas ibn Nadar supaya mengorbankan diri di jalan Allah. Ini juga dalam cerita peperangan Uhud. Contoh lagi. Mana contoh yang kedua? Haram bin Milhan bergembira dia ketika nyawa beliau terkorban semasa menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang keempat, Sayyidina Abu Bakar tetap menghantar Usamah bin Zaid selepas Nabi kita wafat, walaupun keadaan dalam dunia Madinah itu agak gawat, tapi dia kata ini arahan Nabi, saya tetap laksanakan. Yang keempat, Sayyidina Abu Bakar memerangi pokok yang tak mau bayar zakat dan memerangi golongan murtad. Contoh yang kelima, Al-Bara. Tengok ni. Contoh yang kelima ni panjanglah. Contoh yang kelima, yang keenam, yang tujuh. Saya nak ambil ini dah, nak ambil yang terakhir. Sebagaimana yang disebut dalam kitab kita ni, Khatimatul Bahs. Ataupun ada lagi, ada masa lagi. Tuan-tuan boleh bacalah dalam buku kita ni, sangat menarik ni. Penutup. Dia kaedah beli kitab ni satu perkara. Yang pertama kali kita kena baca muqaddimah. Muqaddimah biasanya pengarang akan beritahu apa yang dia nak tulis. Kemudian kita baca isi kandungan, baru kita dapat detail. Oh, dalam kitab ni ada gini-gini. Last kali kita baca khatimah. Khatimah ni penutup. Biasanya penulis akan buat rumusan kepada apa yang ada dalam kitab. Jadi kita rumuskan ini. Alhamdulillah alladhi an'ama 'ala al-'abdi ad-dha'if bi injazi hadzal bahs. Dia kata, dipujilah. Dapat disimpulkan beberapa nukta penting berdasarkan keseluruhan perbahasan seperti berikut. Yang pertama, kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada diri sendiri, kedua-dua ibu bapa, anak-anak, isteri, harta benda dan sekalian manusia. Kita kena cinta Nabi dulu. Yang kedua, sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab untuk memperoleh kemanisan iman di dunia dan dapat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Kita akan jumpa Nabi di mana? Di tepi kolam. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mencintai Nabi adalah seperti berikut. Tanda. Yang pertama, bersungguh-sungguh ingin melihat serta menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan dua-dua peluang tersebut terasa lebih berat berbanding kehilangan apa saja yang kita milik di dunia ini, kecil orang itu. Yang kedua, melakukan persediaan rapi untuk mengorbankan nyawa dan harta benda kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mematuhi segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi setiap larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan syariat. Dukung sunnah ni mana kita kena beramal dengan dia lah. Yang keempat, para sahabat radhiyallahu anhu sememangnya turut ikhlas dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemani baginda lebih mereka sukai berbanding apa-apa saja di dunia ini. Menurut mereka, kebahagiaan sebenar ialah apabila dapat mengorbankan diri sendiri dan harta benda demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga begitu pantas melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan segala larangan baginda. Sungguh mereka telah menjadikan diri mereka yang sangat berharga itu begitu murah demi menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan syariat yang diturunkan Allah kepada baginda. Jadi kata di pengarang, saya menasihatkan diri sendiri dan seluruh saudara se-Islam agar sentiasa berada di atas jalan manhaj para sahabat dan mencontohi mereka dalam soal cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dakwaan semata-mata tidak membuahkan apa-apa hasil
dan tidak pula memberikan manfaat pada seorang, bahkan sebaliknya memberikan mudarat kepadanya, wal iyazbillah. Jadi kalau kita cinta tapi tidak ikut peraturan Nabi, mungkin bawa mudarat bukan bawa manfaat. Ini sangat bahaya. Karena itu saya bimbang hari ini bila banyak sangat berlaku malam cinta Nabi. Kalau tengok di poster malam cinta Nabi, gambar apa sebelah? Gambar gendang. Mana ada sahabat-sahabat duduk bergendang tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kata tidak ada. Yang Nabi suruhnya bila cinta Nabi kita buat apa yang diajar. Jadi untuk menyelesaikan sedikit masalah ini, ana telah tulis risalah. Dapat ada risalah ni? Yang belum dapat lagi boleh ambil. Free ni. Tak payah bayar ni. Sebab ada dah orang bayar. Kalau tidak kena bayar juga. Siapa bayar? Saya lah bayar kepada pencetaknya. Kalau tidak tak boleh ambil risalah ni kan. Ini semua semata-mata cinta Nabi. Kalau ada tuan-tuan kata, saya nak risalah ni ustaz, boleh. Kalau kita dia panggil 1,100 ringgit boleh 1,000 keping. Boleh kita bagi. Jadi dalam risalah ini bagi semua tu. Ambil risalah bagi. 10 bukti dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 bukti dan tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh para ulama. Jadi saya ni tolong ringkaskan. Tengok bacalah kertas ni. Dia kata di antara bukti dan tanda cinta tersebut adalah mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, banyak mengingati dan menyebutnya. Yang ketiga, menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat, akhlak dan perilaku utama yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bersopan santun dan beradab dengan Nabi. Nak selawat betul-betul, bukan duk melompat-lompat selawat begitu. Yang keenam, sentiasa berharap dan rindu untuk melihat dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun terpaksa membayarnya dengan harta dan keluarga sendiri. Lebih kurang yang kita tadi lah tu. Yang ketujuh, menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita kena dakwah, ajak orang. Yang kedelapan, belajar Al-Quran, istiqamah membacanya dan memahami maknanya. Demikian juga belajar sunnahnya, mengajarkannya dan mencintai ahlinya, ahli sunnah. Di antara tanda-tanda mencintai Rasulullah ialah cinta pada Quran, kata di Al-Qadiyah. Tanda yang ke-9, mencintai orang yang Rasulullah sallallahu cintai. Siapa dia? Keluarga dia. Dia panggil Alul Bait. Keluarga Nabi. Kita sayang. Yang kedua, para isteri Nabi, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna. Yang ketiga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi hari ini kalau ada kumpulan makhluk-makhluk perosak atas muka bumi ni yang duk cerca sahabat Nabi, tak kira nama dia Syiah ke, nama Rafidah ke, nama pencinta Alul Bait, kalau mulut tu jahat duduk cerita sahabat Nabi, tinggalkan mereka. Wajib kita lawan mereka dan kita menentang mereka. Tak kira siapa dia. Orang benci ke sahabat Nabi, maka kita kena benci kepada orang ni. Jangan duduk sayang lagi. Ni tidak ni. Nampak terang-terang kawan tu duduk main hina sahabat Nabi. Sayang juga. Sebab ada agenda tersendiri di bawah nama rahmatan lil alamin contohnya. Tak ada rahmat apa rahmat. Orang cerita sahabat Nabi rahmat di bawah toleransi. Takrib lah, tidak ada takrib. Nak takrib berhenti, cerita sahabat Nabi kita bertakrib. Kalau lagi mulut jahat macam tu, tak usah duk takrib lah. Tak ada faedah kita. Reda ke kita? Orang maki mak ayah kita marah. Ni orang maki sahabat Nabi yang membawa agama kita ni selepas Nabi wafat, mereka yang bawa. Allah Ta'ala reda kepada laqad radiyallah. Dalam Quran Tuhan kata aku reda. Puak pencerca duduk kutuk, kita pun reda juga lah. Jangan sekali-kali. Yang ke-10, membenci orang yang Allah Ta'ala dan Rasulnya salah benci, memusuhi orang yang memusuhi Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Kita tengoklah orang-orang yang punya ciri-ciri yang tak baik, maka kita benci kepada mereka. Jadi ada juga jemaah Halamaya tanya, nak ambil mana risalah ni? Ambil je, tengok tuan-tuan, tengok di Facebook Abu Anas Madani tu, tengok di sana ada risalah ni. Kita boleh ambil, boleh download, boleh ambil PDF, ada, boleh disebarkan. Nak sebar kita kata jazakumullahu khairan, nak cetak pun jazakumullahu khairan, boleh dua-dua boleh. Alhamdulillah para jemaah sekalian.
Buku yang kita baca ni yang diterbit oleh Darul Rakhis ni, PIS, di bawah tajuk ciri-ciri pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu. Bagiana buku ni menarik. Kalau tuan-tuan yang nak lengkap syarah dia, hari ni kita bedahkan siri lengkap, tengok dalam YouTube, dalam maktabah YouTube, cari Halaqah Abu Anas. Halaqah Abu Anas, tengok dia punya playlist, cari daripada cinta Nabi ke, sirah Nabi ke, tengok ada senarai ni. Beberapa siri kuliah yang telah saya sampaikan dengan huraian-huraiannya lengkap. Satu-satu cerita yang saya baca tajuk tadi, semuanya dihuraikan di sana. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, saya syorkan, ambil buku ni, balik baca kepada keluarga. Kalau tak faham, buka syarah Abu Anas, kan? Buka syarah Abu Anas, boleh tengok. Bagi kita, belajar pula. Talaki. Baru puas hati. Jadi kalau talaki sungguh, jumpa dengan lepas ni, kita akan tanda tangan di belakang. Sudah talaki kita ini. Kalau tanda tangan depan tu tak jadi tu, tu tanda baru beli tu. Bukan sudah baca. Jadi alhamdulillah, cinta Nabi ini dengan berbagai-bagai cara. Kita cintalah dengan cinta yang hakiki. Mudah-mudahan kita layak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insyaallah. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina wa alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan silakan. Kalau ada soalan tolong ini boleh bagi pada Ustaz. Ya, silakan. Menangis. Kisah Sayyidina Bilal, kan dia mimpi daripada Syam tu. Jadi para ulama pengkaji sanak mengatakan tidak jelas tu, tidak sahih dari sudut cerita tu. Wallahu alam. Ada lagi? Sampai dah tamu. Bagi kita sambil-sambil tunggu, silakan. Boleh tanya soalan. Salam, fadal. Solat kuat. Ini menarik. Bila kita kata kita ni cinta Nabi, kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila kita cinta Nabi, dia bukan cinta yang berjuzuk. Ambil solat sunnah, kan? Kemudian hak lain-lain, Nabi kita ni lengkap. Baik dia dengan manusia, dengan akhlak dia yang mulia. Ada sebuah buku yang saya tulis tadi. Kita ada ke situ. Tajuk dia Keindahan Islam, ada tak? Kitab Keindahan Islam ada dalam perpustakaan. Mari nak tunjuk contoh. Dalam kitab ni kita nak tunjuk tentang indahnya Islam itu dari semua sudut, bermula daripada akidah, dari sudut ibadatnya, dan dari sudut akhlak muamalahnya. Dan indah lagi dari sudut kenapa diharamkan perkara-perkara yang telah disebut dalam syariat. Diharamkan marak, kenapa babi, kenapa, Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil lengkapnya Islam. Jadi kalau kita kata saya ni kuat solat tapi tidak baik dengan orang, kita kata itu tidak sempurna. Islam itu syumul, baik dengan manusia dan kita baik dengan Allah Azza wa Jalla. Silakan. Ada? Tanya sambil-sambil makan teh, minum kopi. Nama dia kopi Abu Talha. Habis. Orang suruh tanya, tak tanya dia. Dia kata, orang bila kita belajar, orang tak tanya ni apa sebab? Dua sebab. Nah, sebab yang pertama dia faham belaka. Nak tanya buat apa dah faham. Sebab yang kedua tak faham belaka. Siapa tak boleh nak tanya. Itu masalah juga kita. Jadi kita kira yang pertama lah kita ni faham semua dah, buat apa tanya lagi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Beli kitab ni. Kitab ni banyak lagi. Tinggal 2 ni ya. Apa cetak sikit panggil orang ramai. Ni masalah dia. Ya. 2 dah tinggal ambil. Siapa dia nak? Rugi tak ambil ni. Sebab kita apa ni? Siapa dia boleh jawab soalan? Siapa nama sahabat Nabi yang pergi minta nak duduk dengan Nabi, nak dekat dengan Nabi di dalam syurga? Siapa? Tak mau ramai-ramai angkat tangan. Kita tunjuk siapa jawab. Siapa? Angkat tangan. Rabi'ah bin nama tu kagak mau cik Rabi'ah mana pula, susah pula kita. Kena sebut nama lengkap. Rabi'ah bin. Siapa dia boleh jawab? Ya. Rabi'ah bin Ka'ab ada al satu belakang. Tak apa dah, tak al pun. Tanya pengurusi lah. Boleh dah? Boleh, kita bagi hadiah kita. So, bagi dia. Ni soalan yang kedua. Siapa dia yang jaga Nabi tengah tidur atas kenderaan? Angkat tangan, tak semua ramai-ramai. Hadiah tak banyak ni. Abu Qatadah. Jawab dia. Boleh hadiah. Soalan yang ketiga, tutup kitab, jangan buka. Kalau buka kitab jadi. Siapa nama penulis kitab yang kita baca ni? Abu Talha. Nama apa? Dia baca, jangan tengok kita. Tengok juga. Tak apalah, sebab dia jawab, kita bagi hadiah. Habis dah dia, cukup sekat dulu. Jadi tamatlah kita, alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan cinta kita bertambah dengan kita baca cerita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.